Selamat pagi Cikgu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bagi sesi temu bual berkaitan ketika kemas ini. Jadi atas kerjasama Cikgu, kami dapat laksanakanlah projek kami. Jadi ada beberapa soalan yang perlu untuk Cikgu bagi informasi lah yang kami perlukan. Pertama sekali, Cikgu perkenalkan diri, terangkan sedikit tentang Tadika Kemas Bebulu ini, bila dan kenapa ditubuhkan. Oke, dan seterusnya aktiviti yang dilakukan dalam pembelajaran, maksudnya dalam kelas dan di luar. Seterusnya menyatakan kepentingan aktiviti di Tadika ini kepada kanak-kanak dan masyarakat lah, khususnya ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka sekolah di sinilah. Oke, dan seterusnya saya perlu Cikgu terangkanlah bagaimana aktiviti yang dilaksanakan di Tadika ini menyumbang kepada SDG. SDG merujuk kepada Sustainable Development Goals, di mana SDG ini mengandungi 17 matlamat yang bertujuan untuk mencapai pembangunan mampan di pelbagai bidang. Sebagai contoh saya boleh bagi pendidikan, kesihatan, perubahan iklim dan sebagainya. Tapi saya perlu Cikgu terangkan dari aspek pendidikan dan kesihatan. Dan akhir sekali Cikgu terangkan cabaran-cabaran dalam melaksanakan apa-apa aktiviti di Tadika. Oke, pertama sekali saya ingin memperkenalkan nama saya Cikgu Edith binti Sintiu. Saya merupakan pendidik masyarakat dan juga guru di Tadika Kemas Kampung Bebuluh. Dan saya sudah berkhidmat di Kemas selama 14 tahun dalam bidang ini sejak tahun 2011. Sebelum ini saya bertugas di Ranau Sabah dan berpindah ke Tadika ini sejak tahun 2020. Baiklah, untuk beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada saya akan menjawab dengan apa yang memang sepatutnya lah. Baiklah, untuk pengetahuan Anda, Tadika Kemas ini adalah merupakan prasekolah awam pertama yang ditubuhkan oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat di bawah Kementerian Luar Bandar Malaysia. Selain Kemas, sebenarnya ada agensi kerajaan lain seperti Jabatan Perpaduan Negara yang juga menubuhkan Tadika Perpaduan di kawasan bandar. Untuk makluman juga, saya ingin menekankan tentang kekeliruan ramai masyarakat tentang Tadika dan juga Tadika. Tadika juga dikenali sebagai Taman Bimbingan Kanak-kanak, iaitu prasekolah yang dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Manakala Tadika adalah Taman Didikan Kanak-kanak prasekolah yang dikendalikan oleh agensi kerajaan lain, swasta, NGO atau badan berkanun. Itu adalah salah satu perbezaan antara Tadika dan juga Tadika. Baiklah, seterusnya untuk Tadika Kemas Kampung Bebuluh telah ditubuhkan sekitar tahun 1986 dan beroperasi di Balai Raya Kampung Bebuluh pada mulanya, dan telah didirikan bangunan oleh Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas pada sekitar tahun 2000. Tadika telah diwujudkan dengan tujuan untuk memberi pendidikan awal yang berkualiti kepada anak-anak di kawasan kampung, termasuklah Tadika Kemas Kampung Bebuluh. Selain itu, Tadika ini juga dapat membantu ibu bapa yang bekerja supaya anak-anak mereka berada dalam persekitaran yang selamat dan menyeronokkan ketika ke Tadika. Dan berkaitan dengan aktiviti di Tadika
Terdapat banyak aktiviti yang kami laksanakan di Tabika. Dan untuk yang dalam kelas, kita ada aktiviti seperti membaca, menulis, melukis, menyanyi dan juga pembelajaran berasaskan tema. Dan terdapat pelbagai acara hari potensi untuk kanak-kanak Tabika Kemas setiap tahun. Pada tahun ini, kanak-kanak akan berpeluang untuk mengikuti acara potensi indoor, yaitu seperti acara pertandingan pidato, bercerita, storytelling, bilal cilik, dan beberapa lagi aktiviti lain. Tahun lalu, hari potensi adalah luar kelas, yaitu sukan seperti kids athletic, futsal, dan juga bola jaring. Pendidikan di Tabika adalah belajar sambil bermain. Di luar kelas pula, kita akan buat aktiviti fizikal seperti senaman pagi, sukan, lawatan sambil belajar, botani, dan program gotong royong bersama ibu bapa dan juga community. Aktiviti ini sangat penting sebab ia membantu perkembangan minda, emosi dan juga fizikal kanak-kanak. Kanak-kanak akan belajar bersosial, berkongsi dan juga menjadi lebih berdisiplin. Bagi masyarakat pula, program di Tabika boleh merapatkan hubungan antara ibu bapa dan juga guru. Selain itu, setiap Tabika adalah diwajibkan untuk mewujudkan taman pintar botani, di mana kanak-kanak akan belajar di luar kelas tentang tumbuhan. Kanak-kanak akan mengenal sayuran, bunga-bungaan, dan juga herba di Tabika. Dengan adanya pintar botani ini, secara tidak langsung akan menjadikan kanak-kanak lebih sabar di dalam menjaga tanaman dan juga ternakan. Aktiviti di Tabika boleh memberi impak penting kepada kanak-kanak dan juga masyarakat selari dengan matlamat pembangunan mapan, yaitu Sustainable Development Goals, khususnya dalam aspek pendidikan dan juga kesihatan. Di dalam aspek pendidikan, kepentingan kepada kanak-kanak pendidikan yang berkualiti, di mana perkembangan awal kognitif dan sosial seperti aktiviti membaca, menyanyi, bermain sambil belajar akan membantu perkembangan mental dan juga emosi kanak-kanak. Kanak-kanak juga akan lebih bersedia ke sekolah rendah karena semasa di Tabika kanak-kanak akan diberikan asas literasi dan juga numerasi. Jadi, ia akan memberi akses kepada pendidikan awal, khususnya bagi komuniti luar bandar. Dari segi kesehatan dan juga kesejahteraan, aktiviti fizikal, sukan dan permainan akan membantu kesehatan fizikal dan koordinasi motor. Amalan kebersihan seperti anak-anak akan dilatih untuk mencuci tangan, menggosok gigi dengan betul, serta pemakanan yang sehat diterapkan sejak awal. Selain itu, saringan kesehatan juga dilakukan di Tabika. Program seperti pemeriksaan kesehatan dijalankan secara berkala oleh Jabatan Kesehatan. Dan seterusnya, untuk masyarakat pula akan meningkatkan kesedaran di kalangan komuniti, di mana komuniti akan lebih peka tentang kepentingan pendidikan awal dan kesihatan kanak-kanak mereka. Ibu bapa yang terlibat secara langsung melalui program bersama akan menjadikan mereka lebih bertanggung jawab. Dan juga seterusnya, pengurangan jurang sosial, di mana akan memberi peluang pendidikan kepada semua tanpa mengira status ekonomi, dan juga membantu membina asas masyarakat untuk berpengetahuan dan juga sehat. Kita juga menyokong matlamat pembangunan mapan, yaitu Sustainable Development Goals, yaitu menyediakan pendidikan awal yang inklusif dan saksama, menyokong kesehatan awal, mencegah penyakit dan masalah kekurangan zat makanan. Karena di Tabika kita akan menyediakan makanan yang memenuhi keperluan mengikut menu yang telah disediakan
oleh Jabatan Kesehatan. Selain itu, secara tidak langsung juga akan menyumbang kepada pengurangan kemiskinan melalui pembangunan modal insan. Untuk cabaran pula, antara cabaran yang kami hadapi adalah kekurangan bahan bantu mengajar disebabkan oleh kekurangan budget yang terhad. Kadangkala cuaca juga tidak mengizinkan untuk aktiviti luar, dan juga penglibatan ibu bapa yang kurang akibat kekangan kerja, dan ia boleh menjejaskan keberkesanan program Tabika lah. Jadi secara keseluruhan, aktiviti di Tabika bukan sahaja membina asas pembelajaran dan kesihatan kanak-kanak, tetapi juga memperkasa komuniti ke arah pembangunan yang inklusif dan mapan sejajar dengan aspirasi SDG. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian saya. Terima kasih juga Cikgu Edith atas untuk perkongsiannya.